النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يرجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أن أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم فحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد قدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ربكم الذي يرجي لكم الفلك في البحر litabtaghu min fadlih. Bermula Tuhan kamu ialah yang menjalankan bagi kamu itu akan perahu pada lautan supaya kamu tuntut daripada kurniaan Allah, min fadlih daripada limpah kurnia Allah. Rabbukum, Tuhan kamu itu, Tuhan tempat kita menumpang. Tuhan kita namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita menumpang, yang buat kita daripada tak ada kepada ada, yang mengatur kehidupan kita,
daripada dunia, yang mematikan kita, yang membangkitkan kita semula daripada kubur, yang menghisap kita di padang mahsyar, Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Rabbukum, Tuhan kamu itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjalankan bagi kamu itu akan perahu ataupun kapal. Allah lah yang menjalankan bagi kamu itu kapal-kapal yang berjalan di atas air. Sama ada kapal itu kapal besar ataupun kapal kecil. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperjalankan kapal itu, maka kapal itu tak berjalan. Selalu Allah Ta'ala sebut nikmat kapal yang Allah Ta'ala jadikan laut ini lebih luas daripada darat. 1/5 darat, 4/5 lagi air. Maknanya air lebih banyak daripada darat. Kalau kita tengok peta tu, kita tengok dunia ni bertumpuk-tumpuk. Yang kecil-kecil dipanggil pulau, yang besar sikit dipanggil negeri ataupun negara, yang besar lagi dipanggil benua. Benua tu bahasa-bahasa kita panggil. Walau bagaimanapun, kalau nak dibandingkan dengan air lebih banyak daripada darat. Darat 1/5, air 4/5 lagi. Maknanya berlipat-lipat kali ganda, air lebih banyak daripada darat. Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiap-tiap benua, tiap-tiap pulau, tiap-tiap negeri yang putus. Putus. Dia ada pulau, dikelilingi oleh air. Negara dikelilingi oleh air. Yang kalau nak pergi satu negara ke satu negara, yang nak pergi satu pulau ke satu pulau, nak berenang tak mampu. Manusia kena naik kapal. Sampai ke hari ini pun, walaupun hari ini zaman teknologi, ada kapal-kapal terbang yang canggih, yang besar-besar, tetapi kapal perahu tetap manusia pakai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pulau, di pulau itu ada benda yang tidak ada di pulau-pulau lain. Allah Ta'ala jadikan di benua itu ada dan tidak ada di benua-benua lain. Benua lain pula ada, tidak ada di benua itu. Jadi manusia kena bergerak antara satu sama lain. Inilah yang menjadi sumber perniagaan. Kita perlu barang mereka yang tidak ada di negara kita. Mereka juga perlu barang kita yang tidak ada di negara mereka. Termasuklah pelancongan. Kita nak pergi ke negara-negara, di antaranya kita nak tengok benda yang tidak ada dalam negara kita, yang menakjubkan. Mereka juga nak mari ke sini. Bila nak mari ke sini, mereka nak tengok benda apa yang tidak ada pada negara mereka. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat dunia ini. Yang dia berpecah-pecah, berpulau-pulau, benua-benua yang dikelilingi oleh air. Jadi bila manusia nak bergerak mencari keperluan dia ataupun perniagaan dagangan dia perlu naik kapal. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, siapa yang memperjalankan kapal bergerak di atas air? Ada yang kecil yang dipanggil perahu, ada yang besar sikit dipanggil feri, ada besar lagi dipanggil kapal. Yang besar sampai di atas kapal tu macam satu negara, macam satu negeri, macam satu bandar yang ada beribu-ribu bilik. Dulu bahtera yang besar yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ada mengatakan sebelum Nabi Nuh alaihi salam manusia tak pandai lagi, tak ada idea lagi nak bina kapal boleh berlabuh, boleh berjalan di atas air. Dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh. Yang kita saya terang selalu dah, Nabi Nuh ni ada dipanggil Adam Sani. Adam yang kedua selepas daripada Adam yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Karena zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ni tak banyak umat, bahkan tak ada umat.
Yang ada siapa dia? Anak-anak Nabi Adam. Bila lama sampai Nabi Idris, anak Nabi Adam ni beranak, membiak, tapi membiak lah, makin ramai. Sampailah zaman Nabi Nuh, mula dah ramai dah anak cucu Adam. Lalu bila dah ramai, Allah hantar Nabi untuk mengajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan melakukan syirik. Ni nak menunjukkan manusia ni bila dia jauh daripada Nabi, manusia mula buat kerja sendiri, melakukan amalan-amalan syirik yang pelik-pelik. Samalah kita hari ni bila jauh dengan ulama, jauh diri dengan ulama, manusia mula cipta benda yang pelik-pelik. Jadi bila Nabi Adam, Nabi Idris dah jauh dah, sampai Nabi Nuh alaihi salam, umat Nabi Nuh mula nak mencari Tuhan. Cari guna apa? Guna akal. Sembah batu, sembah kayu, tengok benda-benda yang pelik dia sembah. Allah hantar Nabi Nuh alaihi salam untuk memperbetulkan, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama mana Nabi Nuh ajak? 950 tahun. Dekat 1000 tahun. Degil. Sebab tu bila lama dia dah karak dah, degil. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Nabi Nuh, menenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan tufan. Tufan ni ombak. Tufan ni tersebut selalu angin. Allah turunkan air daripada langit, Allah muntahkan air daripada bumi, jadi bumi ni ditenggelami oleh air. Jadi air itu tenang dipanggil bah. Lalu Allah hantar ribut, jadi berlakulah gelora yang sama. Kesemuanya mati kecuali yang diselamatkan di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam saja. Bila bahtera Nabi Nuh berlabuh, mendarat, lalu yang duduk atas bahtera Nabi Nuh itu selamat. Tapi akhirnya mereka mati, kecuali anak-anak Nuh. Dan kita juga termasuk daripada anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang dipanggil Adam. Nuh ni Adam Sani, Adam yang kedua. Faham? Nah itu. Jadi manusia tak pandai lagi bina kapal sebelum tu pada tu. Bila selepas daripada bahtera Nabi Nuh, mulalah manusia mula membina kapal-kapal. Ya, ni ada cerita bahtera Nuh ni, cerita bukan cerita dalam untuk orang Islam saja. Orang Kristian faham, orang Yahudi faham. Bahkan ada di museum-museum di negara Eropah yang tunjuk bentuk bahtera Nabi Nuh. Ada yang jumpa kesan-kesan dia sampai ke hari ni. Nah itu. Jadi kapal ni satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi, boleh bergerak daripada satu pulau ke satu pulau. Boleh bergerak daripada satu negara ke satu negara. Bahkan boleh bergerak daripada satu benua ke satu benua. Siapa yang memperjalankan? Allah sebut, aku yang memperjalankan. Dulu-dulu dipanggil kapal layar. Kapal layar. Dipasang layar, Allah tiupkan angin, kapal tu bergerak. Macam zaman dulu, berkurang 100-200 tahun dulu, orang Melayu pergi mengerjakan haji, dia naik kapal layar. Pergi mengerjakan haji naik kapal layar. Nak sampai tu ada paling awal 3 bulan. Tu kapal layar yang derek terus sampai ke Jeddah. Ada orang Melayu naik kapal layar, tapi kapal loncat, macam bah loncat. Dia naik, dia turun di India. Dia berhenti di India, dia belajar di India. Kerana dulu-dulu banyak ulama-ulama besar di India, ngaji di India, belajar di India. Lepas pada tu daripada India pula mereka bergerak pergi. Yang tu makan masa 6 bulan baru sampai di Mekah. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sampai naik kapal. Jadi di atas kapal tu orang Melayu buat apa? Sampai 5-6 bulan mengaji. Mengaji, belajar, singgah di dulu mana ada kursus haji, orang Melayu pun tak reti buat haji lagi. Dulu lah ni betul lah ada kursus haji dulu 200-300 tahun dulu. Macam mana nak belajar haji? Bak mana? Belajar di atas kapal. Sebab itu ada yang terpaksa singgah di India.
untuk pergi cari maulana di India untuk mereka belajar bagaimana untuk mengerjakan haji. Kursus haji dulu di India. Ni cerita orang dulu kerja haji. Nah, kursus haji susahlah kerja haji dulu. Nah itu. Daripada situ pula bergerak pergi, ada yang sampai di Mekah, sampai di Jeddah 6 bulan baru sampai. Sampai pula awal. Ada sampai Ramadan. 6 bulan baru sampai Ramadan sampai dah. Ada yang bulan Rejab sampai dah. Duduk sana 3 bulan lagi tak kerja haji lagi. Ada yang duduk sana, mereka nak buat apa? Masa itulah mereka mencari alim ulama untuk belajar mengaji. Mengaji lagi. Mengaji. Ada yang belajar mengaji, bila habis mengerjakan haji, dia tak balik lagi, mengaji lagi. Dan ada yang mengambil keputusan terus menetap di Mekah sampai keturunan hari ini ada. Orang Melayu, adik-beradik, tok nenek ada keturunan dia sampai ke hari ini ada di Mekah. Kenapa? Dia pergi dan mengambil keputusan tak mau balik dah. Tak balik dah. Jadi makan masa yang lama. Ada yang pergi haji tahun depan baru balik. Haji tahun depan balik, maka dia belajar. Itu. Lalu mereka balik mengerjakan haji, bukan balik haji saja, bawa balik ilmu. Sebab tu orang dulu kalau nak mengaji pergi cari Pak Haji. Kerana Pak Haji alim. Alim sungguh sebab dia pergi tu lama. Dan pergi pula dia pergi mengaji pada syekh-syekh. Dan bahkan ada orang Melayu yang alim-alim ada di sana. Lah ni tak ada. Hak mengaji di halaman tak ada satu aliran saja boleh mengaji di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dulu banyak pondok-pondok, banyak madrasah. Jadi haji inilah tempat menyebarkan ilmu seluruh dunia dulu. Haji tempat menyebarkan ilmu di seluruh dunia, pergi belajar haji ini. Dan ada juga yang duduk sana puluh-puluh tahun akhirnya dia balik. Asalnya pergi mengerjakan haji. Mungkin dia pergi mengerjakan haji itu dengan mak ayah dia, masa tu dia masih kanak-kanak. Duduk sana mengaji betul-betul, dia balik. Yang balik inilah dia buka pondok. Nah, dia balik ni dia buka pondok, barulah orang Melayu reti agama. Jadi orang-orang dulu pergi haji kalau sekurang-kurangnya retilah juga. Lalu dia balik, dia pakai serban, dia pakai jubah. Itu dipanggil lebay. Lebay ni perkataan lebay. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji kan buat tu lebay balik dah. Akhirnya Melayu panggil lebay. Sebenarnya lebay. Itu panggil lebay. Itu. Lebay itu lebay lah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu panggil lebay. Panggil lebay. Jadi balik dia balut serban kepiak, dia panggil lebay. Nada. Jadi orang lebay-lebay dulu alim. Itu haji dulu. Masa dia pergi dia belajar, singgah di India lagi belajar, sampai di Mekah lagi, sampai 3-4 bulan lagi nak mengerjakan haji, nak buat apa dia belajar, dia mengaji, sebar. Balik depa jadi alim. Dengan depa mengerjakan haji. Lah ni pergi haji naik kapal terbang 8 jam sampai, duduk 45 hari balik. Nak alim apa? Hak bodoh dah bodoh situ. Hak jahil situ dah. Dia tak sama pergi haji dulu dengan pergi haji sekarang. Betul haji dulu alim. Haji lah ni kalau pergi tak mengaji, haji merapu. Merapu tak ada alim mana. Dulu betul-betul kerja haji alim. Alim. Bacalah dalam sejarah. Tengok, baru kita nampak kata Mekah ini ialah pusat pengembangan Islam seluruh dunia. Ini orang Melayu, orang Nusantara, orang India pun macam tu, orang Turki pun macam tu. Maknanya dia pergi mengerjakan haji, pergi cari orang-orang alim mereka yang ada di Mekah. Dulu senang dah nak duduk-duduk. Bahkan orang-orang Arab galakkan orang luar duduk terus itu. Lah ni dia hambat balik. Dulu disuruh duduk lah, nak duduk-duduk lama mana apa. Bukan kalau bisa-bisa ke apa tak kalau. Duduklah, nak duduk lama mana apa. Belajarlah, mengajilah. 10 tahun ke 20 tahun ke duduklah. Itulah timbulnya pondok-pondok orang alim di pada Mekah balik. Itu asalnya. Jadi bila mengaji pondok pada orang alim tu, anak tu guru yang alim tu buka pondok lagi sampai sekarang pondok. Asalnya mana? Asalnya pondok-pondok ini orang pergi mengerjakan haji. Asalnya orang pergi mengerjakan haji, dia tak balik.
Bahkan dulu kalau pergi mengajarkan haji 1,000 orang, yang balik tu dalam 300 orang. Yang lain-lain kebanyakan mati di perjalanan, dirompak di perjalanan. Dulu badui apa semua bukan senang je tu. Maknanya yang pergi tu, yang balik dalam 25% dengan 30% saja. Mati, sakit, tak balik, duduk sana apa semua. Sebab tu orang nak pergi mengajarkan haji dulu, siap dengan bang, pakak teriak, peluk, cium apa semua, kemungkinan besar tak berjumpa. Lo nak pergi umrah 2 minggu pun ria tu teruk pasal apa? Itu dia meluat kata tu. Kadang-kadang bah tu tunggu pakak ria lah apa semua. Naik jalan. Jalan apa semua. Oh boy. Oh ria bukan apa-apa lagi 2 minggu je pun. Kalau tak sampai 2 minggu pun. Ni, dulu betul. Dah ada haji dulu betul. Ada yang 3 bulan paling awal baru sampai. Ada yang 6 bulan baru sampai. Yang tumpang kapal dagang. Ada kapal-kapal yang bawa barang dagangan, hantar ke Melaka, hantar ke Aceh, depa tumpang. Apa semua? Yang tu 6 bulan 7 bulan baru sampai. Di situlah orang Melayu mula belajar agama. Belajar agama. Dan di situlah orang Melayu mula balik dan kembang agama sikit. Di situ kita reti. Reti. Faham? Tu cerita. Jadi cerita dia nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kapal yang berlabuh di atas air. Allah yang memperjalankan dengan tiupan angin. Kalau hari ini dia guna minyak, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan minyak daripada perut bumi untuk menghidupkan enjin-enjin sehingga kapal boleh bergerak. Bila sebut kapal air, samalah kapal udara. Kita panggil kapal terbang. Samalah. Dia tak boleh terbang dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Jadi sini Allah Taala nak cerita bagaimana sikap manusia dengan kapal. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Allah boleh memperjalankan, Allah boleh memberhentikan. Hari ini kapal-kapal mewah, semua berlabuh tak bergerak, sehingga kapal mewah dibongkar semula kerana tak mampu lagi nak support. Kenapa? COVID-19, kapal dah tak jalan. Siapa nak naik atas satu kapal duduk ribu-ribu? Bila lagi? Akhirnya kapal-kapal mewah yang harga berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta itu diponggah dan dibongkar. Ambil aircon buat keluar, jual perabot, jual kipas, jual apa yang ada boleh jual apa semua. Kenapa? Ini. Kerana Allah Ta'ala hantar kuman yang tak boleh nampak dengan mata kepala halus saja. Berhenti kapal-kapal yang begitu megah jalan di atas air. Berhenti semua kapal terbang yang megah terbang di udara. Dia boleh bawa sampai dekat 1,000 orang. Besarnya kapal sampai 2 tingkat. Berhenti semua. Sikit ya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ini. Baik. Rabbukumul ladzi yurji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli. Bermula Tuhan kamu ialah yang menjalankan bagi kamu itu akan perahu pada lautan, supaya kamu tuntut daripada kurniaan, supaya kamu tuntut daripada kurniaan dengan berniaga. Pasal apa Allah memperjalankan kapal di atas air? Supaya kamu boleh berniaga. Macam kata tadi, kalau fikir dengan logik akal tuan-tuan sekalian, kapal yang begitu berat beratus-ratus tan duduk dalam air yang lembut tetapi tidak tenggelam. Bukan air yang menahan, Allah yang menahan daripada tenggelam. Bukan enjin yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan kapal itu berjalan. Enjin itu asbab saja, sebab saja. Kerana dunia ni Allah jadikan alam sebab. Supaya apa? Litabtaghu min fadli. Supaya kamu mengambil limpah kurnia Allah Ta'ala. Macam itulah dagangan. Cina perlukan barang-barang mentah daripada Malaysia. Getah, kelapa sawit. Kerana negara mereka tak tumbuh getah, tak ada kelapa sawit. Lalu dieksport minyak, getah, apa semua. Kita perlu barang teknologi daripada Cina yang dibuat daripada hasil. Mereka pandai, ada kepakaran, boleh buat tayar, boleh buat gitu gini apa semua. Mereka hantar pula teknologi kepada sini. Dengan segala peralatan komputer, alat-alat kereta dan sebagainya. Begitu juga Amerika.
Jadi nak hantar dengan apa? Tentulah nak hantar dengan kapal. Tu kata supaya kamu tutup limpah kurnia. Bila kapal bergerak, main gerak, perdagangan jadi rancak. Bila perdagangan jadi rancak, ekonomi pulih. Bila ekonomi pulih, kehidupan manusia mewah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kapal. Dengan sebab kapal. Sebab tu hari ni bila kereta tak boleh berjalan, lori tak boleh berjalan, kapal terbang tak boleh terbang, kapal tak boleh bergerak, ekonomi merudum. Merudum. Tu yang teruk. Teruk. Kenapa? Tak boleh bergerak. Tu pun mujuklah kapal-kapal dagangan bergerak juga. Kalau kapal dagangan pun stop, habis. Adakah manusia syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan selama ini? Supaya manusia boleh bergerak ke sana ke sini. Tu yang kata tu kalau Allah buat sekeping saja, semua ada dalam negara kamu, ada apa ada dalam negara orang, ada dalam negara kamu. Apa yang tak ada negara orang, tak ada juga negara kamu. Jadi hidup kita nafsi-nafsi. Jadi saling perlu memerlu antara satu sama lain. Nah, itu. Pokok motan sudah. Kita ni bila tanam pokok motan, dia cukup mudah tumbuh dan mudah berbuah sampai tak larang makan motan. Nada, sampai tak larang makan. Musim motan tu, berita atas pokok tak larang makan. Ada negara pokok motan tak tumbuh. Di Bangladesh motan tak tumbuh. Bertanya orang Bangladesh. Ada pokok motan? Tak ada. Dia pun tak ada pokok rambutan. Nada, dia pun tak ada pokok rambutan. Nah, itu. Tu Allah Subhanahu Wa Taala buat. Apple, kita pergi Australia, apple. Buah dia berketul-ketul. Sini apple tak tumbuh. Tumbuh pun boleh lah. Kena boleh tumbuh cara mana sangat. Panggil. Macam anggur gitulah, ada lah buah tapi bukan cara mana sangat, bukan tempat dia. Ada binatang, burung dan sebagainya yang tak hidup. Tak ada di tempat negara kita, tak ada lah negara lain. Ada lah negara kita, tak ada negara lain. Sebab tu kebanyakan negara ni, tuan-tuan sekalian, dia ambil binatang, dia buat apa, dia lambang negara dia. Dia ambil binatang yang ada dalam negara dia, buat lambang negara dia. Nah, gitu. Cuma orang Malaysia ni, lambang negara kita rimau Melaya. Tak orang takut. Rimau. Apa semua? Rimau Melaya yang bahaya apa semua tu. Nah, itu. Rimau kita. Lambang negara kita harimau. Nah, itu. Macam di China, beruang, panda. Cuma China ni dijaga betul-betul. Sampai orang nak buat keluar panda, nak tengok apa semua ni. Ini lambang negara mereka, panda. Indonesia apa? Garuda. Ada, semua ada lambang. Bahkan negeri-negeri pun ada. Negeri, kalau Kelantan lambang kijang dia, apa semua. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala buat negeri-negeri dalam dunia ini, negara-negara dalam dunia ini, pulau-pulau dalam dunia ini, bunuh-bunuh dalam dunia ini. Allah Ta'ala buat. Tapi nak pergi macam mana? Kamu nak pergi ambil barang yang tak ada dalam negara kamu, kamu nak pergi hantar barang yang ada dalam kamu tak ada negara orang. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan kapal, kalau Allah tak tiupkan kapal itu dengan angin, kapal layar boleh bergerak sana sini. Kalau Allah Ta'ala tak keluarkan daripada perut bumi ini minyak, menghidupkan injin-injin, bagaimana kamu nak mengukuhkan ekonomi, nak hubungkan dagangan antara satu dan sama lain, hak panggil import export ni. Tu yang kata Allah Ta'ala min fadlih, supaya dapat limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila bergerak main, ekonomi akan rancak. Kamu ada duit, kamu boleh makan makanan yang lazat. Kamu boleh pakai pakaian yang baik-baik. Kamu boleh bina rumah yang baik-baik apa semua. Ini limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi dengan sebab kapal boleh bergerak. Tuh. Macam kita tengok di Langkawi. Macam mana nak bawa segala benda ada di Langkawi? Takkan orang Langkawi boleh buat semua? Tak. Kapal yang bawa pergi besi, bawa pergi simen, bawa pergi mozaik, bawa pergi apa semua. Apa yang ada di belah darat ni ada belah pula. Dia bergerak dengan apa? Dengan kapal yang bawa pergi. Tu hak paling dekat kita tengok. Ada belah tu. Nah, itu. Baik. Innahu kana bikum rahimah. Bahawasanya Allah Ta'ala ada ia dengan kamu itu amat kasih. Kalau kamu perhati betul-betul, Allah Ta'ala dengan kamu tu amat sayang.
Allah sayang kamu. Tu yang kata Allah tumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan yang tak ada di tempat kamu. Tumbuh di tumbuhan yang tak ada tempat kamu. Lalu Allah buat air. Dalam air tu pun tak cerita lagi segala benda yang ada dalam air tu untuk kehidupan manusia, dengan ikannya, dengan kerangnya, dengan siputnya, dengan sotongnya, dengan apa semua adalah air. Dan permukaan air pula lembut, boleh bergerak segala kapal. Buat main benda yang tak ada tempat kamu. Ada. Kenapa? Kerana Allah sayang kamu. Kita mana ada kurma? Tanam pun tak berbuah. Buah pun boleh lah, bukannya nak boleh makan. Orang panggil tak ada kurma. Tapi saya ingat kalau ada yang lebih tua pada saya, ingat lama dah makan kurma, walaupun tak ada pokok kurma. Ingat zaman dulu bulan-bulan Ramadan makan kurma keras pula, duk korok dengan tempurung. Nada. Macam mana kurma boleh main? Kita boleh makan kurma. Tambahlah zaman sekarang dengan kapal lagi hebat lagi apa. Kurma ni macam-macam. Kadang-kadang kurma yang dah ada kat sini dah lebih murah daripada yang kita beli di Mekah. Lebih kualiti yang kita beli di Mekah. Kadang-kadang tu lah bila kita pergi tu dia bawa pergi ladang kurma. Bukannya ladang kurma pun dia buat banteng dan tu dia ambil tak mana dia buh tuan tu. Orang Melayu kau beli apa semua. Itu cerita. Lagi tak beli kurma tak boleh duduk. Tak larat bawa beli. Padahal dia kata senang lah kalau tak larat bawa tak ada beli kurma. Tak apa. Sebelum pergi umrah tu pergi beli siap-siap dan Yusuf Toyok tu bubuh siap-siap buah katil. Balik buat kurma tu lah. Elok betul juga. Orang pergi mari kok tu lah juga. Cuma beza kita buat sendiri dengan main dengan kapal. Tu saja dia. Susah-susah pasal apa? Ya kan? Kurma tu juga. Faham? Kadang-kadang orang pergi umrah, pergi haji apa semua ni kadang orang mempermainkan kita. Kecuali kalau orang menega dia faham. Kata pergi beli di ladang kurma, balik-balik beli tepi hotel dia lebih murah pada ladang kurma. Nada. Bah nak kena pi dia dapat tip. Nada. Dia dapat tip bukan sikit-sikit 20%, 30% apa semua. Dia gagah bawa penuh pi tu. Kalau dia tak dapat apa tobat dia tak bawa pi Tu cerita dia. Dia dapat. Tu. Jadi cerita dia kita boleh ada rezeki makanan-makanan yang tak ada tempat kita ada, boleh makan. Ni orang panggil limpah kurnia. Pasal apa? Kerana Allah sayang pada kita. Tidak, kalau Allah Ta'ala tak jadikan kapal, tak merasalah kamu nak makan apple. Tak merasalah kamu nak makan anggur. Tak merasalah kamu nak makan buah. Makanlah durian tu sudah. Makanlah moktan tu, batuk tu, makan hak tu je ada. Tempat-tempat tu je ada tempat kamu nak makan apa? Nada. Makanlah. Orang belah tak ada moktan, tak ada durian, tak ada cebdak, tak ada kahamamah lah buah apple tu. Makan hak tu sudah. Nada. Kenapa tempat kamu tak ada? Tapi pasal apa? Walaupun tak ada tempat kita boleh makan apple, kita boleh makan makan anggur, makan apa? Kerana Allah jadikan kapal boleh bergerak sana sini. Tu yang kata Allah sayang pada kamu. Cuma kamu je lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang pada kamu. Akhirat esok kita nak jawab apa? Allah tanya. Tu dalam bab makanan, dalam bab lain lagi kenderaan. Kalau tak ada kapal, naiklah proton tu. Proton tu lah Mercedes tak ada, Toyota tak ada, Volkswagen tak ada, apa tak ada. Ni apa yang ada kenderaan negara orang ada lah negara kita. Main dengan apa? Main dengan kapal. Siapa yang memperjalankan kapal? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita boleh naik kenderaan macam-macam. Itu perabot sama. Apa yang ada tempat orang adalah tempat kita. Pasal apa Allah buat kapal yang boleh bawa beribu-ribu tan? Kerana Allah sayang kepada hamba-hamba dia yang bernama manusia. Depan Allah sebut cerita. Lembu kerbau dia senang. Tamak dia makan rumput tu, dia tak gaduh nak makan apple. Dia tak gaduh nak makan anggur. Dia tak gaduh nak makan barang-barang import ekspor. Dah tamak rumput tu dia langgar. Tu pun badan besar berlipat kali ganda pada manusia. Manusia yang mengadah. Kerana Allah sayang pada manusia. Sebab tu Allah buat kapal supaya kapal boleh bergerak, boleh pergi main lembu kerbau dia tak galuh.
Hantamak tentu ada rumput apa hak tu dia makan. Dia tak pernah habak mu cemur dah makan rumput Malaysia, teringin nak makan rumput Australia pula. Teringin nak makan rumput Arab pula. Dah. Faham tak? Esok jawab manusia ni ambil rezeki banyak tapi tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tambah orang Melayu ni lo bak makan nombor satu. Nombor satu bak makan. Wah tu. Jangan marahlah. Bagilah makanan apa. Makanan tradisional dia sedap abang dah. Dia makan. Sambal tepoyok. Nah, hak makan, hak pesen-pesen masuk cara Melayu, ala Melayu tu tiba. Kan? Bagi kat Melayu makanan India, capati. Apa dia lagi? Roti canai, kari, makan situ. Apa nama nasi kandaknya? Ala India boleh makan. Makan sungguh-sungguh, bukan makan sikit-sikit. Makanan ala apa? Makanan Cina. Ala Cina dia makan. Cakotiau lah apa lah tiba. Makan sungguh-sungguh. Marilah orang Melayu buat apa-apa. Makanan ala Thai tiba. Mari makanan Pakistan, roti nan, roti tempayan tiba. Teruk. Mari makanan ala barat, chicken chop lah, fish and chip lah, apa dia lagi? Makan. Aku pun makan. Tak makan belaka lah. Bagi bagilah orang Melayu ni apa makan. Ya dah, bagilah apa pun. Ni mari ala Arab pula, nasi Arab apa makan. Ya dah. Kuat sungguh orang Melayu. Arab ni kalau bagi cabai Melaka kat dia, sampai muntah. Belacan kat dia apa semua. Dia tak apa. Melayu ni bak makan nombor satu. Cerita dia yang kita boleh makan apa semua tu ialah kerana kita bergerak. Bahkan kalau pergi musafir di mana-mana, kita nak makan, nak rasa. Nak makan, nak rasa, nak apa semua. Macam manalah kalau Allah tak jadikan kapal. Sama ada kapal laut, kapal udara. Kalau jadi tak bergerak pun buat apa. Kerana Allah sayang kepada kita. Baik. Lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli. Apa dia? Innahu kana bikum rahima. Wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kena akan kamu oleh kesusahan, biasalah. Bila kena oleh kamu akan kesusahan ketika belayar. Allah letih. Kalau kita naik feri, bukan jauh pun nak pergi Langkawi saja. Kena alur. Dia pusing kono, dia pusing kono, dia pusing kono, pusing kono apa semua. Saya mabuk seminggu. Penuh. Macam minggu lepas apa semua. Sikit je. Macam mana kapal-kapal yang bawa sampai pergi ke laut Cina Selatan, laut apa, laut dalam ni, sampai dalam dia tu 5, 6, 7 kilometer dalam laut tu. Bila mari ombak yang sangat kuat, apa boleh buat masa tu? Kadang-kadang ni kita boleh tengok lah orang hantar gambar lah Facebook lah, YouTube dah lah apa semua. Kita tengok gerung kapal tu pusing apa semua tu. Berlaku begitu. Sama juga kapal terbang. Ada masa banyakkan masanya dia terbang elok je. Tapi bila ada awan yang tebal, ada yang apa, dia berpusing. Dia menyebabkan daripada tadi kita duduk relax tenang je, hati kita rasa takut. Hati kita rasa takut. Kapal begitu boleh berjalan elok, tapi bila mari ombak yang membadai, hati rasa takut. Tu Allah sebut. Baik. Supaya kamu tuntut kurnia. Dan apabila kena akan kamu oleh kesusahan angin ribut pada laut, nescaya hilanglah mereka yang kamu sembah itu pada hati kamu. Orang kafir yang sembah berhala, ketika mari gelora yang besar di tengah laut, dia tak ingat dah kat berhala dia. Kata Allah. Yang sembah kayu, dia tak ingat dah kat kayu yang dia sembah kan. Yang sembah lembu, dia tak ingat ada lembu yang dia sembah. Dia ingat siapa? Ingat Allah. Sama juga yang duduk kapal terbang. Dia lupa dah semuanya, dia ingat satu je, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dia tak ingat ada benda lain. Macam kita naik kapal terbang dah. Tak kepala ingat anak, ingat cucu, ingat kerja buat, ingat mutu, ingat apa. Tapi bila kapal terbang tu loncat terjatuh di pinggan mangkuk, ingat apa masa tu? Semua sebut Allah, Allah, Allah. Tu cerita. Manusia begitu. Allah buat manusia, Allah tahu.
Allah Maha mengetahui manusia akan ingat Allah. Tapi malangnya ingat Allah ketika kapal bergelora. Masa kapal berjalan elok, lupa Allah. Ini kita yang jadi perangai itu. Ingat Allah ni masa kapal ada bergelora masa tu Allah. Tenang. Naik kapal terbang sekarang sumbat tu ban telinga, dengar lagu. Bila duduk tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bunyi Allah semua. Bila jalan eloknya tak kata apa. Itu. Ini hidup manusia. Baik. Hilanglah mereka yang kamu sembah itu pada hati kamu. Maka tiada kamu seru ketika itu melainkan akan Allah Ta'ala juga yang kamu seru. Kerana kamu iktikad tiada membuka kesusahan itu melainkan Allah Ta'ala saja. Siapa pun. Bila kapal bergelora macam nak tenggelam, duduk di tengah lautan yang luas. Bila kapal tu bergelora, manusia hanya menyebut Allah saja. Tak ingat yang lain. Hanya minta tolong pada Allah saja, tidak minta tolong yang lain dah. Termasuk yang sembah batu-batu berhala. Allah saja yang boleh bagi pertolongan. Kenapa? Masa itu dalam keadaan hawa-hawa. Baik. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Dan maka apabila lepas ia akan kamu daripada karang. Bila kapal bergelora apa semua, tak karang. Sampailah kapal tu boleh berlabuh di perlabuhan. Bila kapal tu berlabuh di perlabuhan dan sampai ke daratan. Sampai ke daratan macam mana? Baliklah ke rumah masing-masing. Balik ke rumah. Adakah masa dia balik ke rumah masing-masing, hati dia tu macam kapal yang bergelora tadi ni? Tak dah. Habis cerita. Dapat jumpa anak cucu, dapat jumpa kawan-kawan, dapat balik masuklah rumah apa semua, Allah apa Allah. Allah pun tak sebut dah. Boleh makan sesedap, enjoy, habis cerita. Tadi ni kamu bukan main. Bukan main dah ingat Allah, sebut Allah, hati takut pada Allah Ta'ala. Sekarang dah hilang. Inilah sikap manusia. Allah sebut. Siapa dia? Manusia yang lalai. Kebanyakannya. Sebab tu kita jangan jadi yang kebanyakan. Sama ada ketika kita bergelora ataupun tidak bergelora, kita ingat Allah. Yang itu yang nak. Sama ada kita duduk dalam dugaan yang berat ataupun kita duduk dalam kegembiraan, Allah jangan lupa. Jangan jadi golongan yang Allah sebut. Bila kapal bergelora, dia pun tidak ada tempat nak bergantung dah. Nak bergantung. Siapa boleh selamat, siapa boleh tolong dia? Semua duduk dalam kapal belakang. Kita yang bawa kapal tu pun takut. Tak kira kita nak harapkan dia. Kita tak harapkan siapa dah. Macam kapal terbang dugung-dugung di atas udara. Kita nak harapkan siapa? Harap pramugari. Pramugari tu pun takut. Ada jaga kita tu. Nak harapkan pilot. Pilot pun takut. Nak harapkan siapa? Harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kapal terbang mendarat, elok turun apa semua, hati kamu macam mana? Pijak-pijak je bumi, kita rasa luah bumi ni. Balik pula ke rumah masing-masing, ada makanan, makan apa semua. Dengan buka TV, tengok apa semua, lupa dah pada gelora tadi. Dan sehingga kamu tadi ni, hati kamu betul-betul takut pada Allah tadi, sekarang dah tak takut. Tak apa, kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu daripada Allah dan kepada Allah kamu kena balik. Ini orang panggil Al-Quran ni tazkirah. Apa tazkirah? Nasihat kita. Ni sama ada atas kapal ataupun begitulah apa benda pun. Sakit. Masa sakit doa pada Allah pada kita tak mau dah. Nak tinggal dah mampu-mampu ni tak mau dah, tak mau dah. Lega? Tak nampak juga. Masjid surau tak mengaji juga. Tak apa. Ini manusia. Bila susah dia ingat Allah. Bila senang dia lupa Allah. Susah ingat Allah. Senang lupa Allah. Bukan sekali, 2, 3 kali, 4, 5 kali. Itulah perangai dia. Baik. Wa kana al-insanu kafura. Dan adalah manusia itu banyak kufur. Kata Allah, adalah manusia tu banyak melakukan kufur. Apa kufur? Lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantah Allah. Banyak manusia ni kufur. Sedikit yang bersyukur.
Sedikit yang cukup, banyaknya kufur. Bila gelora saja, dia akan ingat pada Allah. Cuba kita tengok kadang gempa bumi ada podok rakam apa semua. Allah, Allahu Akbar, Allah Astaghfirullahaladzim, Masya Allah, Masya Allah. Mana ada menyanyi masa tu? Semua sebut Allah belakang. Kalau ni orang boleh rakam kan bila nak berlaku gempa bumi tu semua. Allah, 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 Allah. Itu. Bila dah habis dah semua, Allah lupa mana. Allah sebut hayya ala solah, tak tahu. Hayya alal falah, tak tahu. Tadi je kamu sebut Allah. Tadi je kamu minta tolong pada Allah. Allah tolong selamatkan kamu. Hang duduk rumah hang elok-elok, panggil mari semayang, tak pi. Tak tahu je. Wa kana al-insan, kata Allah tu. Wa kana al-insanu kafura. Adalah manusia banyak kufur. Lawan Allah subhanahu. Kufur, tak berterima kasih, tak bersyukur. Allah selamatkan kamu. Itu. Allah, kalau kita fikir kita ni boleh mati lama dah. Kalau kita renung balik jalan liku-liku yang kita lalui kecil-kecil dulu, Allah selamatkan kita tak mati. Kita buah-buah dulu. Ni dulu ada zaman dulu, zaman repit motor. Saja pergi cari tu, jalan balik pulau, punya nak mampunya. Puring kawan mati belakang, hang tak mati. Nada. Hang tak mati. Kalau Allah nak mati, mati dah masa tu. Mati dah pergi cari hak pelik-pelik. Nada. Dah belai potong. Banyaklah zaman tu, tapi Allah selamatkan kita tu hak buah cara rempit motor. Hak buah cara terjun sungai dia bukan kisah apa, balik-balik pecah keluar, boom, terjun dalam sungai. Ada buluh kah, ada kayu kah, ada apa, tak kisah. Kalau Allah tak selamatkan masa tu, tenggelam habis semua. Masuk lautan perak-perak, dia tak fikir dalam kepala dia ulat kapal, kau ulat sawah, kau ulat tendung selah, tak fikir, masuk, dah bodoh. Kepala tak fikir apa semua. Tapi Allah lindung kita sampai kita boleh hidup sampai hari ni. Hidup sampai hari ni. Cuba kita duduk saja terkenung, tengok, aku buat kerja ni, benda hak bahaya ni. Kalau nak mati boleh mati dah. Allah lindung lagi. Tapi takkan tak mati tepi. Sampai masa kena dengan ajar dia, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita mati dengan benda tu, kita matilah. Tu kita dia. Tapi ingatlah Allah lindung kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Ingatlah. Baik. Afa amintum an yaksifa bikum janibal bar? Maka adakah aman kamu buat menenggelam ia dengan kamu pada pihak daratan dengan telan oleh bumi? Kata Allah, hai manusia, tadi kamu duduk atas kapal. Bila kapal bergelora, kamu ingat pada Allah. Kamu minta tolong pada Allah. Kamu merayu kepada Allah, Allah tolong kamu sehingga kamu berlabuh. Sehingga kapal dapat berlabuh. Dan kamu pun naik ke daratan, balik ke rumah masing-masing. Akhirnya kamu lupa Allah balik. Sama juga tadi kamu naik kapal terbang, di atas kapal terbang tadi dia bergelora, dia loncat, dia jatuh sampai berterabuh habis pinggan mangkuk apa semua naik takut pucat habis apa semua. Akhirnya bila kapal terbang pergi lagi, udara elok je, sampailah kapal boleh mendarat elok. Kamu pun naik kereta nak cucu memek, balik di rumah, duduk di rumah elok apa semua. Akhirnya kamu lupa balik pada Allah Ta'ala. Allah tanya, adakah malapetaka ni dalam laut saja? Adakah malapetaka ni di atas kapal terbang saja? Di darat tak boleh kena malapetaka? Yang menyebabkan kamu rasa sedap sangat, kamu rasa seronok sangat. Allah tanya, tak bolehkah gempa bumi di darat? Tak bolehkah ribut tofan? Tak bolehkah jehului? Rumah jehului masuk, semua ni benda ada lah. Ribut tofan, gempa bumi apa semua, ini boleh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak buat, fa iza arada syai'an an yaqula law kun fayakun. Apabila Allah kehendaki sesuatu, Allah kata jadi. Boleh pun Allah nak buat. Tapi manusia ni tak sedar. Seolah-olah bila dia kena bala tu, hak tu saja, lain tak ada dah. Masa tu ingat pada Allah, balik duduk atas rumah dia elok, kamu lupa. Jangan duduk rumah flat tinggi-tinggi, rumah kondo tinggi-tinggi. Berapa dah flat rebah, jatuh, tinggi apa semua. Kalau Allah Ta'ala tak tahan, Allah Ta'ala tak lindung, rebah turun.
Semua. Tapi masalahnya dia rasa yakin. Tak ada siapa pun boleh turun satu bala pada dia. Inilah sikap manusia yang kafura, manusia yang kufur. Maka adakah aman kamu menenggelam ia dengan kamu pada pihak daratan dengan ditelan dengan telan oleh bumi seperti Qarun? Kamu ingat tak macam Qarun? Allah cerita macam mana ditenggelamkan oleh bumi itu. Au yursila alaikum hasiba, atau kami suruh lontar atas kamu itu batu neraka. Allah Ta'ala kata aku boleh tenggelamkan kamu, ataupun kami turunkan batu-batu neraka yang timpa atas kepala kamu. Dalam tafsir yang lain disebut ataupun kami utuskan angin yang kuat yang hempak semua segala bangunan yang ada, kamu kena juga. Sebab tu kita baca dah ayat lepas. Kita ni duduk dalam kepungan Allah. Allah kepung kita. Kiri Allah, kanan Allah, depan Allah, belakang Allah. Kita duduk dalam kepungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari di mana? Tak kena yang ni boleh kena yang ni. Tak kena yang ni. Sentiasa kita duduk ni, Allah jaga kita, Allah lindung kita. Kalau kamu nak kena malapetaka bila-bila pun boleh kena. Tak nanti naik kapal terbang. Ada orang kaya, duit banyak sampai berjuta-juta. Tapi dia takut naik kapal terbang. Tak pergi ke mana? Dia tak tahu duduk di bawah pun kena apa tu juga. Nah, dia takut. Nah gitu. Ada duit banyak apa semua berjuta-juta, dia takut naik kereta. Takut apa? Takut kena sekali, takut mati. Dia takut mati. Padahal boleh kena apa-apa pembala. Kalau Allah Ta'ala nak kena. Yang penting, kalau kamu nak selamat, jawab lu telefon, saya minum air. Baik. Yang penting kalau kamu nak selamat, ingat Allah. Tu je dia. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Au yursila alaikum hasiba, atau suruh lontar atas kamu itu batu seperti kaum Nabi Lut. Summa la tajidu lakum wakila. Kemudian tiada kamu dapat bagi kamu itu seorang yang memelihara. Kamu kena ingat kata Allah, apabila turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa pun boleh memelihara kamu. Tak ada siapa pun boleh jaga kamu. Siapa nak jaga? Semua pakat kena bala, semua pakat kena malapetaka. Siapa nak jaga kamu? Siapa nak melihara kamu? Tak ada. Masing-masing nafsi-nafsi. Bila turunnya bala Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, macam kena gempa bumi. Siapa nak jaga? Siapa nak tolong? Kerana semua mau kepada pertolongan. Macam kita tengok kapal terhempas, siapa boleh jaga? Kita harap pilot nak jaga. Yang selalunya jaga keselamatan kita, dia sebut kalau apa-apa masalah, tuan-tuan hubungilah anak kapal sentiasa menjaga keselamatan tuan-tuan di atas penerbangan ini. Bila berlaku malapetaka, pramugari boleh tolong, pramugara boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Kenapa? Semua pada ketika itu mengharapkan pertolongan. Macam mana nak tolong? Itu atas kapal. Jadi manusia rasa tak boleh buat apa dah. Apa-apa jadi aku atas kapal. Habis tak tenggelam masa ni apa semua. Itu menyebabkan dia sebut Allah, dia ingat Allah. Tapi bila mari di darat, dia rasa darat lain. Orang boleh tolong aku, orang boleh bantu aku, orang boleh jaga aku. Tak perlu Allah. Ayalah. Itu yang manusia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau mai gempa bumi, siapa boleh tolong? Macamlah ada kapal tengah laut tadi juga. Kalau ribut taufan, yang kuat siapa boleh tolong? Siapa ada kuasa boleh sekat ribut tu? Siapa ada kuasa boleh halang gempa bumi tu? Tak ada. Maknanya apa hal pun kita di darat ke di laut ke di udara ke, sama hati kita ingat pada Allah dan mengharapkan pertolongan Allah. Itu saja. Jangan lupa Allah. Kita lah tuan-tuan selalu lupa. Zikir pun malah, tahlil pun malah, takbir pun malah, tahmid pun malah, tasbih pun malah. Sepatutnya kena banyak berzikir. Sama ada dengan lidah sebut ataupun dengan hati.
Allah kalau lidah tak sebut ni, hati lah lain juga. Nada. Sepatutnya lidah ni dalam membantu hati banyak sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Sama ada kita duduk tenang macam ni bumi. Macam mana sekarang? Alhamdulillah. Bumi duduk tenang je. Tak bergerak. Kalau bumi mula bergerak, habis berhancur, kecil habis. Nak lari ke mana? Gempa bumi nak lari ke mana? Kata lari di padang, kalau padang Mekah semua. Jadi janganlah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat kamu duduk atas kapal, bila kena malapetaka masa tu baru kamu nak ingat Allah, bila kamu turun kamu lupa Allah. Seolah-olah di darat ni tak boleh kena malapetaka, tak boleh kena bala bencana. Sama kata Allah. Kamu duduk di darat kan di laut ke, Allah Taala boleh turun bala pada bila berasa. Amintum an ya'idukum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifa minar rih fayughriqakum. Adakah kamu aman bahawa mengembali ia akan kamu pada laut sekali yang lain? Baik. Tadi Allah sebut manusia ni bila duduk tengah-tengah laut, bila mari malapetaka gelora yang besar, ombak yang besar, kapal macam nak karam, masa tu orang semua pakai ingat ke Allah. Termasuk yang tak sembah Allah pun masa tu panggil Allah. Bahkan apabila dia balik ke darat, bila hilang dah semua, kapal mulai elok balik, Allah selamatkan mereka, mereka lupa. Seolah-olah di darat ni tak ada bala. Sedangkan di darat ni pun bala macam-macam kalau Allah nak. Gempa bumi pun boleh, ribut taufan pun boleh, kemarau pun boleh, hujan tenggelam habis pun boleh, banjir, macam-macam ada. Dia tak ingat. Baiklah, kata Allah Ta'ala, kalau tak ingat juga, Allah tambah lagi. Adakah kamu aman mengembalikan ia akan kamu daripada laut sekali yang lain? Kata Allah, adakah kamu tak pergi ke laut semula naik kapal balik sampai selama-lamanya? Adakah kamu tak naik kapal terbang selama-lamanya? Kalau naik kereta motor tadi, kereta motor berpusing-pusing apa semua, masa tu ya Allah kita ingat pada Allah semua, habislah aku mati. Tengok tak jadi apa. Takut masa tu ingat pada Allah Ta'ala saja. Bila lama-lama hilang balik hak rasa takut tu. Hak rasa takut yang ingat pada Allah betul-betul tu hilang dah. Sampailah semayang pun tak ingat dah. Padahal pernah kereta berpusing-pusing kamu Allah selamatkan. Sekarang tak semayang balik, tak mengaji balik, berfoya-foya balik. Ada rumah terbakar, rumah harung ketua. Ada yang anak mati dalam rumah. Masa tu hati hanya ingat pada Allah, tak ada benda lain apa semua. Lama-lama hang lupa balik. Jadi perangai lama bahkan lebih teruk daripada lama. Ramai orang yang kena bala begitu, akhirnya dia lupa. Allah ingatkan balik. Baik. Kalau katakanlah baik kamu kena atas perahu, kena atas kapal tadi, kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mendarat kamu lupa balik selang 3 hari 5 hari, setahun 2, kata tak apa balik, kamu rasa selamat. Sedangkan di darat pun ada malapetaka yang Allah boleh turun. Tak apalah yang tu. Kata Allah, takkan kamu tak naik kapal balik? Kalau yang naik kapal, takkan kamu tak naik kapal terbang balik? Kau naik kapal terbang, takkan kamu tak naik kereta api balik? Takkan kamu tak naik tak naik motor balik, tak naik kereta balik? Dulu ingat ada masa MH17 dulu jatuh, siapa pun tak berani naik kapal terbang, takut deh, takut jatuh. Lama-lama naik pula. Ada nak passion tu, memang kita nak kena naik tu. Jadi cerita dia macam ayat yang kita baca lepas. Kita ni duduk dalam apa dia ni? Dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah kamu dalam laut ke, dalam kapal ke, atas kenderaan ke, bawah kenderaan ke, apa semua ni kamu duduk dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa. Jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh cabut bila-bila masa, Allah boleh ambil. Kadang-kadang tentuan kita rasa kita ni selamat.
Orang lain kena, kita tak kena. Takut kita ni istidrak, na'udzubillah min zalik. Allah mempermuah-muahkan. Ada orang lumpuh sampai 7-8 tahun, muda pada kita. Kita apa tak kena, darah tinggi tak kena, cimanih pun tak ada, apa pun tak ada, semua selamat elok. Hati kamu macam mana? Kamu ingat pada Allah? Orang lain boleh kena stroke, hang tak kena. Orang lain kena penyakit baja, hang tak kena. Alhamdulillah dah tak kena. Tapi janganlah melampau. Masjid pun tak pi, semayang pun dah. Tua-tua bakar kalau karaoke lagi dengan anak cucu. Ni cerita. Ni tua-tua pergi seluar pendek, pakai seluar pendek, duduk pi apa dia? Buat benda-benda merapu lagi. Janganlah melampau sangat, kata Allah. Aku boleh tenggelam bila-bila masa pun. Tak apalah kalau hang rasa selamat, tak kena apa-apa atas dunia. Sampai sudahnya hang mati juga. Hang kena lalu sakaratul maut. Kubur ada di depan. Dalam kubur tu hang tahu macam mana. Tu cerita dia. Cerita dia tak ada siapa pun boleh selamat kalau tak bergantung hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembang besar. Siapa pun tak selamat. Yang selamat satu saja. Dalam hati ingat Allah. Ketika senang pun ingat Allah, ketika susah pun ingat Allah. Dan sentiasa ingat Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah selamatkan kita sejak daripada kita lahir sampai sekarang. Allah selamatkan kita. Macam kecil-kecil kita lahir daripada kita boleh buat apa? Kalau orang ni, Allah letakkan hati nulari dalam ibu, tak pandai pun minta lapak susu, Allah gerakkan hati mak lapak bagi susu. Sakit, tak pandai pun habaq kata sakit, Allah gerakkan hati mak, anak aku sakit, sampailah boleh besar sampai sekarang. Kalau Allah bodohkan mak dia tu, tarik ilmu, bodohkan mak, anak lapak pun tak tahu, anak sakit pun tak tahu, kukri mati gitu, tak ada dah kita atas dunia. Janganlah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah tuan-tuan, kita banyak lupa, istighfarlah banyak-banyak. Tu Nabi sehari istighfar, ada hadis kata sehari 70 kali Nabi minta ampun. Ada kata sehari 100 kali Nabi minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita pas mayang sebut astaghfirullah, tapi hati tak sedap pun. Nah gitu. Hal lain tak ada. Nabi yang maksum, tak ada dosa, istighfar minta ampun 70, 100 kali sehari. Kita ni Allah bagi nikmat tapi kafura, tak berterima kasih. Boleh berjalan, boleh makan, boleh apa, cukup sempurna kita ni, alhamdulillah. Kalau kita tengok kawan-kawan tuan-tuan sekalian, kita kena insaf. Ada kawan kerak kaki dah ni, mana dua-dua kerak kaki, duk terjuntai tu tak boleh buat apa. Kita kaki boleh pakai elok pakai gelar, dia tu tak mau ngomong kita, tidak muda lagi pada kita. Ada kawan kita seteruk duk atas katil, terus kata apa, cakap tak boleh, duk kerah kecil berak semua tamtu saja. Kita alhamdulillah boleh berjalan, boleh apa semua lagi elok. Nah, macam-macam. Ni ada buah pinggang ni, tuan-tuan duk cuci buah pinggang, duk kena apa semua. Ni duk kena cucuk perut buah kecil manis, cucuk ni apa semua. Kita alhamdulillah. Satu je, ingat Allah kan lupa Allah. Tu cerita dia, Allah tanya. Ingat Allah kan lupa Allah. Sepatutnya hang kena ingat pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kamu waktu kamu senang. Waktu senang ni lah ujian tuan-tuan. Ujian apa? Kita susah nak ingat. Makan sedap, tidur lena, berjalan elok, nak pergi mana apa semua. Hak lalai tu banyak. Kalau bang kena bala situ, dia ingat Allah. Inilah dosa aku, inilah maksiat aku, ni apa semua. Ini satu. Ni masalahnya kita elok, duk elok ni. Duk elok ni lah kita nak usaha hati kita supaya kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah dah. Memang susah. Seronok. Boleh berjalan dengan kawan-kawan, boleh pergi sana sini, makan sana makan sini, gelak-gelak ketawa apa semua. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Ingat. Nah itu. Iza balagatil hulqum. Iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Kita baca surah apa? Waqiah. Bila nyawa kamu sampai di halqum,
Wa antum, kamu pada ketika itu kata Allah boleh buat apa? Tanzurun, tengok je tak boleh buat apa. Kamu hak nak mati pun tengok saja, anak cucu keliling pun tak boleh buat apa. Nak tekan balik masuk tu tak boleh, pakat tengok je, tak boleh buat apa. Doktor pakar pun tanzurun, tengok je. Ni ayat sebagai pengajaran untuk kita semua, termasuk saya dan tuan sekalian. Kita lebih-lebih lagi kita biasa lalu susah. Dulu sakit dah sekali, kecing berak pun duduk situ je apa semua teruk dah. Masa tu, Allah bagi lega, boleh bawa motor pula. Jalan sana berjalan sini apa semua. Lah jadi lupa pula dah. Duk seronok ke arah pergi lain dah. Kok lah nak bagi patah balik, ingat dulu ni susah. Nak makan pun susah, nak berjalan pun susah, segala-galanya susah. Duk berdoa lah bagi sihat, lupa. Ada tuan-tuan betul. Ada orang Tuhan uji dengan kematian anak. Anak mati. Masa tu apa pun tak mau dah. Ingat Allah Ta'ala je. Apa pun tak mau. Tengok gambar-gambar lawak dalam televisyen, berasa nak terkajam televisyen punya meluatnya. Tak suka lah apa semua. Hati dia duk ingat seronok pergi masjid, surau dia ingat apa semua tu. Bila setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi merapu pula dah. Manusia memang begitu. Dia suka. Bila dia kena tu, masa tu dia ingat Allah. Bila lama-lama dia lupa balik. Bimbang tuan-tuan sekalian, bila lupa, mati dalam keadaan lupa tu. Anda jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita tak masuklah golongan tu. Kita pun lupa juga tuan-tuan, lalai juga. Bukan tak lalai, kita lupa juga, lalai juga. Tapi jangan ralik pinjau sangatlah. Baliklah pada Allah, taubatlah. Banyak-banyak istighfar, minta ampun. Baik. Dan adakah kamu aman bahawa kembali ia kamu di pada laut sekali yang lain pula? Kalau hang tak kena kali itu, hang kena kali lain. Ingat. Ingat. Itu. Maka menyuruh ia atas kamu itu akan angin ribut yang kuat, maka memecah ia akan perahu kamu. Kamu naik kali lain pula, Allah hantar ribut yang kuat, perahu pun pecah. Ingat. Itu cerita. Macam ni kereta motor pun sama, menyarih dah nak kena tadi sampai serau darah, sampai tak boleh bawa kereta, berhenti duduk dia. Astaghfirullahalazim. Itu biasa jadi dia begitu. Ada. Tadi nyarih dah. Berhenti duduk dah. Astaghfirullahalazim. Berasa tak ada apa, berasa tak ada hati ni. Ni apa pun tak ada, ingat Allah Ta'ala je ni. Apa semua. Berhenti, darah pun jalan elok apa semua. Pergi, lepas 3-4 hari, tak ada apa balik. Hak ingat pada Allah, hilang balik. Kata Allah, hang tak naik kereta dah, hang tak naik motor dah, sampai bila-bila. Hang tak naik kapal terbang dah, hang tak naik kapal dah, sampai bila-bila. Mungkin lepas pada datang yang lebih dahsyat masa tu. Masa tu hang nak buat apa dah? Peringatan kat kita. Depan ni nak tempuh lagi apa ni? Apa semua. Sepatutnya bila kena siung gitu, sepatutnya hancur berkecil mati habis dah. Dia Allah selamat kali ni. Allah selamat kali ni. Mungkin tuan-tuan yang duk kena teruk apa semua. Ada dah kali pertama, hak dulu ni tak ambil sebagai pengajaran. Tak ambil sebagai pengajaran. Kali kedua, ingat, nauzubillah min zalik. Dan kita tengok dah orang kadang-kadang tu sakit teruk dah. Orang pergi tengok, betul tak ada. Pergi siapa pun kita tak boleh buat kawan dengan dia dah. Jadi pakai habis dah. Siapa pun kata, lepas pada seminggu tengok naik motor makan nasi lemak di kedai. Loh, dia ingat nak piak dah baru ni. Elok sihat, elok. Semua orang kata, habislah. Orang ni betul-betul tengok. Kalau dia kena lagi sekali, mati terus. Biasanya. Kena lagi sekali, Allah bagi tahu peluang untuk dia ni apa semua. Kalau ikut hang lah masa tu. Hang nak ingatkan, tak ingatkan, nak sedap tak ada, ikut hang lah. Ingat kata Allah, mari lagi sekali, mungkin lebih dahsyat daripada tu. Mungkin lebih dahsyat daripada itu. Ingatlah tuan-tuan sekalian. Takut kita dengar pun takut. Ni peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita. Ambil sebagai banyak. Jangan kena yang tu saja, hang takut sat je. Kan dia sebut muncul Allah tolong, Allah simpan. Bahasa Melayu sebut itu, Allah tolong, Allah simpan. Allah kalau tidak. Ni kita buat kereta semua tidak tak tahulah nak jadi macam mana.
Tak apalah kalau hang takut yang tu, ingat pada Allah. Dulu dosa-dosa hang bertobat. Dulu malas pergi semayang Allah rajin dah. Malas pergi jemaah rajin pergi dah lah ni. Dulu malas mengaji lah ni, rajin mengaji dah. Dulu malas baca Quran. Tak apa, teruskan yang tu. Maknanya apa malapetaka yang kena ni baik untuk kamu. Kenapa? Dia mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hangat-hangat tiap ayam saja, jaga kata Allah. Hang duduk di mana apa kau boleh kena bala. Tidak pun hang kena bala yang sama dengan yang kena dulu. Kalau tak kena bala lain, hang kena bala yang sama. Kalau kapal dengan kapal juga. Kalau motor dengan motor juga. Kalau kereta dengan kereta juga. Kalau api dengan api juga. Masa tu hang nak minta tolong kat siapa? Masa tu hang nak jadi apa? Ni tuan-tuan, Allah sebut. Jadi ada dua. Mungkin kena yang lain ataupun kena yang sama. Tuan-tuan sekalian, kita nak lari mana tuan-tuan? Takkan kita tak naik motor, takkan tak naik kereta. Kalau hak pergi jalan luar negara, takkan tak naik kapal terbang. Hak naik kapal takkan naik, mesti banyak-banyak tu adalah habuan kita. Betul, kita minta lah Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati kita, supaya kita tak lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai sungguh tuan-tuan. Dan kepala ni penuh dengan dunia. Ruang untuk ingat Allah tu tinggal sikit je. Semayang pun macam-macam masuk dalam kepala kita, ganggu kita. Masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sengah pada tu tak nak duduk sini ni. Daripada 2-3 jam pun tak boleh, sibuk tu. Sembang bila pun sibuk. Tak apa. Dengan Allah cukup kira. Kalau hang nak sembang dengan kawan-kawan hang sampai 3 pagi, hang boleh sembang. Itu. Nak sedekah sekupang RM2 cukup berkira pada jalan agama Allah. Kalau hang nak guna untuk kepentingan beli kain baju pada 300-400, tak apa. Jaga. Nak dari mana? Baik. Bima kafartum, dengan sebab kufur kamu dengan Allah. Pasal apa kamu kena juga malapetaka? Allah bagi. Kalau ikut sini tuan-tuan, selalunya Allah bagi amaran dulu. Nada, Allah bagi amaran dulu. Amaran ni lah yang mengingatkan kita sampai bila-bila. Tapi kalau amaran ni tak ambil ingat, dia akan betul sekali. Sama ada sakit ke apa ke semua. Ingatlah, bagilah ingatkan kawan. Dah bagi amaran, bukan amaran tu sekali dua sampai 2-3 kali. Orang lain tuan-tuan kena lumpuh sekali je, sampai duk tamtu. Berak kencing apa semua pelotong sampai mati dengan ayat tu. Ada setengah orang tuan-tuan kena lumpuh kecil berak tentu. Pi huruk meruk lega. Dulu heret kaki dah. Kecil berak pun orang basuh dah. Orang lain tak lega, dia lega. Lega ni. Lega ni kena ingat. Allah bagi lega. Dulu tak boleh berjalan dah, duk teriak merapu tu, siapa pergi kawan habis lah aku ni, tak ada dah pakai mati dengan ayat ni lah, tak ada apa semua. Lega. Orang pergi seteruk ni jangan payah nak lega. Bila lega pula tuan-tuan sekepuk lah, pergi masjid lah buat ibadat. Duk saruk seluar haji berbulu lagi. Nak cari kepala letuk tu, ikat tocang lagi rambut, berubah pun. Ni ingat. Anak firman lah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, janganlah marah. Nak menyedarkan kita tuan-tuan, nak ingat kita ni. Dia kata Quran ni syifa, ubat. Ni ubat ni tak ada. Nak pergi beli di farmasi tak ada. Ubat untuk hati yang lalai ni syifa. Dah kena dah dulu setumpuh. Tengah tu duduk hospital sampai sebulan 2 bulan. Pakai habis dengan ayat tu je ada apa semua. Allah bagi lega. Bagi lega, ingat jangan lupa. Itu Allah bagi peluang lagi kat kita. Baik. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Summa la tajidu alaikum. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian tiada kamu dapat bagi kamu atas kami dengannya itu orang yang menuntut baloi daripada perbuatan kami. Yakni jika dikaram kamu dalam laut, tiada seorang pun menolong dan tuntut bela, kerana sekalian kejadian Allah miliknya dan hambanya seperti kaum Nuh dan kaum Qarun. Ingatlah kata Allah,
Bila datangnya bala untuk menimpa kamu, tak ada siapa pun boleh tolong kamu, hanya Allah. Tak ada siapa boleh bantu kamu, Allah. Bila Allah bagi peringatan, ambillah peringatan tu, jangan lupa dah. Tak kiralah bala apa pun, cukuplah. Sekali ni Allah bagi peluang kat aku lagi ni. Kalau sekali lagi aku ulang lagi perangai lama aku, kena lagi sekali, tak tahulah apa semua. Cukuplah. Nasihatlah tuan-tuan kat diri sendiri dulu. Untuk kawan-kawan kita, nah tu teruk dah dulu ni, ingat. Dan tuan sekalian, dulu ni siapa nego duit siapa juta-juta dah. Duduk di Kuala Lumpur tu, teringat nak makan nasi kandar, naik jet mari makan nasi kandar, terbang balik-balik, punya kaya. Nak makan nasi kandar je. Tu semua. Nak menikah anak pergi sewa sebiji hotel tu sampai habis ratus-ratus ribu, juta-juta habis apa semua. Tungging langgang habis sampai sekupang tak ada. Tak jenis isap rokok tu, nak isap rokok seputung pun pinjam kat kawan, minta kat kawan. Tak ada duit, kuling habis, mungkin tak ada apa semua. Kok nak sedap, menego kaya pula. Jadi pula perangai lama. Ingat, sama ada sakit ataupun jenis apa pun, ingat. Saya rasa kita semua dah lalu benda tu. Ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi sebagai peringatan. Kalau kamu ambil sebagai peringatan, untunglah kamu. Kalau kamu ingat masa kena saja, lepas pada tu kamu tengok dunia lewat, kamu rasa kamu selamat, ingat kata Allah, ada lagi bala yang berbentuk lain, ataupun kamu kena bala yang sama yang kamu lupa dulu. Betul dunia. Akhirat lagi. Nah itu, ingatlah tuan-tuan sekalian. Itu. Siapa pun. Walaqad karramna bani Adam. Wallahu a'lam.